Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Fariza Isa di dalam video bimbingan industri terbitan Center for E-Learning and Teaching. Masih lagi kita berada di Mama Kidis bersama Dr. Nuhur Bashir. Topik yang kita ingin bincangkan hari ini adalah tentang peruncitan antarabangsa ataupun international retailing. Seperti itulah kita cerita di video awal hari itu. Mama Kidis menjalankan perniagaan barangan bayi, betul tak? Jadi saya nak tanya sekali lagi lah pada mereka yang tak sempat nak ikuti video sebelum ni, kenapa Dr. Nuhur memilih barangan bayi sebagai bisnes utama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangan bayi, walau bagaimana keadaan pun orang akan beli. Kita lihat walaupun ada pelarian, di kem-kem pelarian pun orang masih bersalin. Maksudnya ini satu permintaan yang takkan terputus. Jadi kami sewaktu mula-mula untuk memilih bidang apa yang kami nak masuk, we did a bit of study, and kami dapati produk barangan bayi ini walaupun zaman gawat, zaman ada masalah, still masih ada keperluan. Cuma kita sebagai seorang usahawan perlulah buat adjustment supaya kalau zaman gawat, macam mana kita nak fulfill, macam mana kita nak penuhi keperluan pada zaman tersebut. Kita tak boleh buat cara yang sama waktu yang biasa dan waktu yang gawat. Jadi produk yang dapat dijual adalah produk yang sama, produk yang sentiasa ada keperluan, dan kita cuma perlu buat adjustment. Jadi itu adalah one of the main reason kami ceburi dalam barangan bayi. Dan yang keduanya, the players are small. Maksudnya tak ramai yang ceburi bidang perniagaan barangan bayi. Even di UK pun, the number of business people yang involved dalam barangan bayi adalah agak terhad. Tidak seperti barangan lain. Sebab kami pun ada masalah-masalah bila kami mulakan perniagaan inilah. Jadi kami alhamdulillah dapat mengatasi masalah tersebut, dan akhirnya alhamdulillah lah dapat berjaya lah. Jadi pada mereka yang tidak sempat mengikuti video kita pada awal tadi bercerita tentang produk branding, Mama Kidis adalah produk anak Malaysia tetapi didaftarkan, tetapi dimulakan di United Kingdom. Betul. Bukannya dimulakan di Malaysia, dan itulah uniknya tentang Mama Kidis. Dr. Nuhur memulakan projek ini semasa di tahun 2006, sewaktu saya belajar di UK. Saya menuntut dalam bidang PhD dalam bidang electronics. Jadi kami perlukan sesuatu untuk income, part time income lah. Jadi saya bersama isteri saya decided untuk cebulanan perniagaan online. Jadi cari, cerita terjadilah kita decided untuk go on to barangan bayi lah. Alhamdulillah. InsyaAllah, alhamdulillah, baiklah. Untuk syarikat yang telah pun bermula, dia dah ada bisnes di Malaysia contohnya, dan dia nak berfikir untuk pergi ke luar negara. Bagaimana untuk memulakan langkah itu? Sebab banyak sangat benda-benda negatif yang kita dengar kan. Macam mana doktor boleh kongsikan pengalaman? Bagi saya, hendak seribu daya bukan seribu dalih. Dan mereka perlu berjumpa dengan orang-orang yang ada pengalaman. Mereka perlu berjumpa dengan orang macam seperti saya, dan juga ramai lagi yang pernah menceburi perniagaan di mana mereka berjaya bawa produk daripada satu tempat ke luar negara. One of the simple way adalah menggunakan fulfillment system, di mana terdapat syarikat-syarikat di luar negara, di seluruh dunia, walaupun di US, UK, Australia, di mana mereka dapat import produk kita yang dihasilkan di Malaysia, disimpan di sana, dan mereka akan buat logistik untuk kita, logistik in term of distribution, packaging, retailing dan sebagainya. Kita cuma boleh buat online marketing, dan kita duduk di Malaysia seolah-olah kita duduk di United Kingdom. Yang cuma kita tak perlulah belanja besar untuk pergi ke sana atau mendapat visa dan sebagainya. Sambil kita duduk di Malaysia, kita boleh menjalankan perniagaan seolah-olah kita berada di United Kingdom. Tak ada runner di sana lah. Exactly. Jadi adakah dari sudut keuntungan dan pengeluaran modal tu lebih besar ataupun lebih baik kalau kuat daripada badan sendiri dekat overseas tu? Saya rasa macam saya ni berpeluang belajar di sana, jadi tidak ada kos tambahan untuk saya. Tapi kalau nak pergi sana semata-mata untuk nak memulakan perniagaan, pada saya satu yang mungkin agak mahal. Pada saya, kalau ada siapa yang berminat untuk memulakan perniagaan, mereka boleh mulakan dengan fulfillment dahulu. Sebab biasanya kontrak fulfillment tak lama, 3 ke 6 bulan. Jadi selepas katalah mendapat sambutan yang agak baik dan rasa perlunya dia berada di sana, dan dia boleh berhijrah ke sana.
Dan kalau tidak, dia hanya perlu pergi sana pergi mungkin setiap 3 ke 6 bulan untuk melihat warehousing, untuk melihat cara mereka menghantar barang dan sebagainya. Ataupun sekiranya terwujud ada masalah-masalah yang perlu diatasi lah. Itu mungkin lebih cost efektif lah. Cost efektif lebih macam tu. Jadi cabarannya dalam kita nak memulakan bisnes di luar negara memang macam megah kan, macam glamour je rasa, oh I ada company di London. Tapi mungkin banyak benda kena lalukan proses-proses dia. Selama doktor telah pun melalui proses itu, cabaran yang paling terasa sampai sekarang apa? Dia, I think ini adalah benda yang semua akan lalui. Pada saya pertama sekali dulu masa saya nak import barang daripada manufacturing country, saya bawa satu kerusi daripada Malaysia nak bawa ke UK. Saya fikir macam mana aku nak bawa ni, macam mana saya nak bawa produk ini daripada Malaysia ke UK. Rupanya dia punya proses adalah straightforward. Cuma itu sesuatu yang perlu dipelajari dan boleh dipelajari, dan apa yang kita perlu buat adalah mendapatkan agensi-agensi yang berkaitan. Contohnya, katalah produk barangan kayu daripada Malaysia untuk dibawa ke UK. Pertama, dia tidak memerlukan sebarang lesen. Okey? Dia tidak memerlukan sebarang import permission. Dia hanya perlu import oleh sesuatu syarikat di UK yang berdaftar dengan UK, dengan HMRC contohnya, itu syarikat seperti LHDN di Malaysia, custom dan sebagainya. Dan setelah diimport, dianya perlu dibuat clearance oleh local company. Jadi semuanya boleh dibuat online. Kita boleh duduk di Malaysia dan boleh mengimport barang tu daripada contohnya even Malaysia ke UK atau Malaysia ke Australia. Dalam kita tak perlu bergerak langsung. Cumanya sekarang ni ramai usahawan dia tidak faham, sebab mungkin dia tidak ada bimbingan. Jadi insyaAllah kalau mereka jumpa seperti orang macam kami ataupun company lain, saya rasa mereka tidak kekok untuk share lah. Mungkin boleh belajar daripada kesilapan orang lama. Betul, kan betul. Tadi puan tanya mengenai cabaran yang paling besar. Ini saya pada satu masa saya import satu produk dengan mempercayai pengeluar atau manufacturer di China 100%. Dan pada satu ketiga saya import satu kontainer penuh dengan satu produk ni dan telah sampai di port. Dan bila sampai di port, tiba-tiba ada inspection. Dan saya dapati ataupun company yang syarikat agensi inspection mendapati bahawa produk itu tidak menepati keperluan piawaian. Jadi saya bagi tahu kepada company itu, saya ada sijil yang mengatakan produk ini memang lulus. Rupa-rupanya pengeluar di China telah menipu saya. Jadi ni antara cabaran yang paling besar lah in term of financially, sebab the whole container yang berharga almost dalam 100,000. Dia punya kerugian tu adalah 100,000. Yeah. Dia dah hilang sekelip mata. Hilang sekelip mata, tak boleh buat apa-apa. Sebab produk tu dia ada trading standard di UK yang mana tak benarkan. Jadi, apa yang saya belajar adalah perkara ini dapat dielakkan. Dan cara mengelakkannya adalah kita perlu memilih third party company untuk membuat inspection, di mana kosnya baru dalam $300 ke $400. Okey? Jadi kalaulah saya spend $300 or $400, di mana dalam 1,000 lebih, saya dapat jimatkan 100,000. Inilah katakan kita belajar daripada pengalaman. Jadi kalau kata company yang menipu kita tu boleh disaman semula tu macam mana? Prosesnya agak rumit. Saya ada cuba untuk mendapatkan ganti rugi, tapi memandangkan mereka telah tipu outright, jadi saya tak dapat buat apa-apa lah. Dan dia agak rumit sebab kita, walaupun saya waktu tu saya di UK, company tu di China, saya dinasihatkan bahawa agak sukar dan proses agak berpanjangan lah. Jadi I move forward, I learn from mistake, dan itu adalah satu kerugian besar lah semasa saya. Ikut kata Dr. Nuhul lah, kalau nak belajar banyak kena jumpa sifu-sifu orang-orang yang lebih yang berpengalaman. Jadi siapa nak rugi sampai 100,000 betul tak doktor? Kalau kita rugi 1,000 pun dah rasa alamak banyaknya kita dah rugi, betul tak? 100,000 is a big number lah. Okey, kita bercakap pasal matang mengasing kan, kita melibatkan international retailing. Jadi cabaran dalam nak
saya bukanlah orang finance, saya tak tahu lah apa dia punya term. So, kita nak matchkan currency. Di Malaysia currency lebih rendah daripada di London kan. Macam mana kita nak jual benda tu murah di Malaysia? Okey. Kebanyakan produk yang Mama Kiddies ataupun even kebanyakan produk ni dihasilkan sama ada di China ataupun di Taiwan ataupun di Hong Kong ataupun di Japan dan sebagainya. Jadi yang paling penting suatu kita nak import produk itu ke sesuatu negara, kita perlu kena set satu margin, di mana margin itu perlu juga mengambil kira kemungkinan berlaku currency fluctuation. Contohnya, maksud apa tu waktu ramai tak faham. Contohnya katalah kita import produk daripada China. Sebab tu kita beli produk tu RM1 sama sebab di China dia tak guna RM, dia tak guna China, dia tak guna RMB, dia hanya menggunakan US dollars. Katalah sebab tu kita import $1 sama dengan 3.3 ringgit Malaysia. Dan kita pun buat satu calculation based on that, kita set our selling price. Tiba-tiba sebab tu kita nak produk tu masuk ke Malaysia, harga naik jadi 3.3 jadi 3.6. Jadi satu perbezaan agak besar ini akan mengakibatkan kos barang kita akan naik banyak. Dan kadang-kala kalau kita tidak membuat anggaran ini pada awalnya, kemungkinan juga akan berlaku kerugian. Sebab kadang-kadang kita dah ada buyer di Malaysia yang telah kita janji dengan harga yang based on 3.3. Jadi penting sekali bila kita buat margin dalam perniagaan, kita perlu includekan sedikit chance untuk berlaku currency fluctuation supaya margin kita protected. Maksudnya kita tidak rugi. Dan katalah margin kita tak berubah, kita mungkin boleh offer discount di mana boleh menambahkan lagi penjualan kita. Jadi it's very important kita jangan terlalu letak margin terlalu rendah sampai di mana apabila ada any uncertainty, benda-benda yang tak diingin berlaku, kita terus akan rugi besar. Jadi itulah caranya bagaimana company dapat menurunkan harga barangan. Pada asalnya harga dia dah naik, kita dah tetapkan dia sedikit tinggi daripada harga biasa lah. Jadi itulah cara nak melindungi kita punya bisnes. Okay, barangkali lah doktor boleh beri nasihat kepada para pelajar kita luar sana macam mana nak meneruskan istiqamah dalam dunia bisnes ni. Ramai nak bisnes tapi kaedahnya sama salah. Dia bisnes ni perlukan mentor. Kita perlukan tunjuk ajar orang yang pernah belajar lah, orang yang dah menempuhi. Itu one of the way lah. Dan mentor ni tak semestinya kena jumpa, sebab katalah kalau pelajar jumpa saya pun tak ada masa. Jadi kita boleh belajar daripada pengalaman orang lain, kadang-kadang dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dalam bentuk mungkin dalam bentuk kita belajar biografi seorang peniaga yang telah berjaya. Nasihat saya pada pelajar-pelajar dan orang di luar sana yang nak mencuba dalam bidang perniagaan, pertama sekali mereka perlukan mentor. Mereka perlukan tunjuk ajar daripada orang yang telah melalui proses memulakan perniagaan, dan juga cabaran-cabaran yang telah lalui. Kadang-kadang ada agak mustahil lah untuk kita jumpa dengan orang yang sama. Saya nak jumpa saya, semua nak jumpa saya tak ada masa. Sama juga dengan usaha-usaha lain. Jadi kita boleh belajar daripada dia orang punya biografi, tulisan-tulisan, video-video dan sebagainya lah. Kadang-kadang ada juga orang yang memulakan blog untuk dia kongsi pengalaman dia berniaga. Jadi satu benda yang patut belajar adalah dalam perniagaan ni, dia tidak boleh menjadi kaya terus. Kadang-kadang kita terlalu optimistik. Nak berniaga hari ni, nak kaya esok. Tak boleh. Perniagaan satu proses yang akan masa yang lama. Untuk share, saya mulakan perniagaan dengan investment sebanyak £500. £500 bersama dengan RM2,500 lah, RM2,500. Alhamdulillah, kami punya sales di UK hari ini adalah £1.3 million. About 6 million, 6 to 7 million ringgit lah. Dan ini tak berlaku dalam satu masa, satu hari ke 2 hari. Kami mulakan pada 2006. Hari ini ada 2015. Dan masa agak lama. Dan akan ambil masa. Jadi kena istiqamah. Dan kita akan belajar daripada kesilapan. Walau macam mana kita buat, kita akan buat kesilapan. Yang penting kita belajar daripada kesilapan. Dan kalau boleh, kita cuba elakkan kesilapan-kesilapan yang lama. Seperti saya kata tadi kan, tak ada orang bantu saya yang ada inspection. Kalau tak, saya boleh jimat 100,000. Jadi sekarang ni bila orang jumpa saya, first thing I tell them is,
make sure you have a third party company to do inspection for you. Jadi benda-benda macam ni bergantung pada bidang yang ingin diceburi. Kita ada orang yang pernah lalui. Jangan malu, jangan segan. Kadang-kadang ni kita nampak orang tu macam kita rasa macam orang tu kita rasa orang tu macam tak nak share. Tapi how do you know? Jumpa mereka, tanya mereka. Kalau tak mau share, tak apalah. Daripada kita assume yang mereka takkan share, satu kerugian bagi saya. Ramai di sana yang saya rasa yang ingin berkongsi pengalaman mereka, berkongsi jatuh naik mereka dalam bisnes. Jadi kita berjumpa dengan mereka, sama ada jumpa secara personal ataupun secara grup atau mungkin melalui universiti sebagainya. Dan yang penting, there will be a point where you become successful. Until that, you have to be patient. Jangan lupa dan jangan segan untuk bertanya dengan orang-orang yang lebih pengalaman, betul tak? Dan jangan assume kata orang tak nak tolong kita. Itulah kata nasihat daripada Dr. Nurul. Dan untuk itu, masa pun telah menceburui kita. Sampai di sini saja kita punya sesi bersama Dr. Nurul Bashir. InsyaAllah untuk future tu kan bisa boleh lagi lah. Terima kasih kepada Puan Fariza dan juga daripada Politeknik untuk memberi saya peluang untuk saya berkongsilah pengalaman saya. Saya berharap kita ada sesi lain yang mana kita dapat berkongsi yang banyak lagi, insyaAllah. InsyaAllah, itu kata-kata positif dari seorang businessman ya. Okay, untuk itu, dia sampai di sini sahaja. Kita akan berjumpa lagi dalam video bimbingan industri bersama saya Farizah Isa. Assalamualaikum.